Okey, Assalamualaikum. Selamat datang ke channel saya lagi. Terima kasih kerana sudi terus menonton dan juga belajar melalui video saya. InsyaAllah kongsi-kongsikan supaya semua orang dapat manfaat. Alright, dalam bahagian pertama saya janjikan bahawa dalam bahagian kedua saya akan cerita lebih lanjut lagi berkenaan dengan Half-Life atau dalam bahasa Melayu dipanggil separuh hayat. Ini juga adalah ulangan daripada Form 3 Masa Form 3 dulu awak dah belajar pun apa itu Half-Life. Okey, kita tengok dulu dari segi simbol. Sebab nanti bila kita tengok simbol ni mungkin boleh membantu awak untuk faham apa itu Half-Life. Okey, apa itu Half-Life. Kalau awak tengok video saya yang lepas-lepas pun saya ada cerita macam ni juga cara dia. Okey. T dekat sini. Simbol di sini T merujuk kepada time. Ingat ni bila awak nak faham, tengok simbol dia ni. T ni adalah time. Dia bukan benda lain. Half-Life adalah masa. Masa. Berapa saat? 2 minit, 2 jam, 40 hari, 50 tahun, 5,000 tahun. Okey, masa. Tengok simbol kedua yang ditulis dalam bentuk subscript di bawah tu. Dia tulis simbol apa? Setengah. Simbol setengah. Bahasa kampung setengah lah. Setengah. Kenapa dia letakkan simbol setengah di situ? So Half-Life adalah masa. Awak kena tahu dia adalah masa. Apa yang setengah ni? Masa untuk bahan radioaktif. Okey, radioaktivitinya ataupun jisimnya menjadi separuh daripada jisim atau radioaktiviti asalnya. Separuh di sini bermaksud reduce to half of its initial or original activity. So kalau aktiviti dia, katalah aktiviti asalnya adalah 100 counts per minute. Contohlah kan 100. Awak dapatkan perkataan 100 tu dulu. 100, asalnya 100. Selepas beberapa ketika, contohnya 5 minit. Katalah bahan radioaktif tu, aktiviti pertama dia 100 CPS, count per second. Tiba-tiba, selepas 5 minit, aktivitinya berkurang kepada 50 count per second. Berapa banyak berkurang tu? Separuh. Maka 5 minit adalah half-life untuk bahan radioaktif itu. Ingat, half-life adalah masa. Half-life adalah masa untuk satu-satu bahan radioaktif itu, jisimnya atau radioaktivitinya berkurang kepada separuh. So it is the time taken for radioactive nuclei to decay to half of its initial number. Okay, ia adalah masa. Cuba kita tengok kat sini. Okay, uranium 238 okay, decay mengeluarkan partikel alpha, okay, dan bertukar kepada thorium 234. Okay, bertukar kepada thorium 234. Lama mana untuk dia decay tu? 4.5 darab 10 kuasa 9 tahun. Bapak lama. Okay, thorium pula bertukar kepada Pa. Okay, Pa. Saya tak ingat Pa ni apa. Okay, minta dengan ibu. Walid tengah mengajar. Sorry. Okay, so thorium pula dalam masa 24.1 hari bertukar kepada Pa dan membebaskan beta particles. So dalam uranium nak bertukar dalam bentuk yang stabil ataupun menjadi ataupun mempunyai nukleus yang stabil, maka decay itu akan berlaku beberapa kali dalam satu tempoh yang sangat lama. Okay, sampailah stable. So dia ada beberapa kali half-life yang dia akan lalui. Right, kita pergi lebih lanjut lagi. Contoh ni nota dalam buku teks awak. Sekejap saya tukar color dulu. Alright. Uranium 238
is a radioactive element. Kenapa uranium-238 dikatakan sebagai elemen radioaktif? Tengok balik part 1. Sebab apa? Uranium-238, atom dia tu ada nukleus yang tidak stabil. Itu je reason dia. So untuk jadi lebih stabil, maka uranium-238 nukleusnya akan decay menjadi daughter-daughter yang lain. Barulah dia jadi stabil. With a long half-life, dengan satu separuh hayat, nilai separuh hayat yang sangat lama, lebih kurang 5,000 million years, juta tahun. Okay, 5,000 juta tahun. Okay, this element is trapped during formation of rocks. Zahin, apa tak panggil? Zahin, ni malah ambil susu. Okay, this element is trapped during formation of rocks. Biasanya kita jumpa uranium ni secara asli. Ni dalam buku teks dia beritahu kan. And this uranium-238 akan decay dan eventually form a stable lead-206, seperti mana dalam figure 6.6 ni. So tengok sini, semua uranium semua. But eventually some of the uranium, bukan semua serentak tukar jadi plumbum, macam simulator yang saya tunjuk dalam 6.1 bahagian pertama. Saya dah tunjuk dah. Kita tak tahu pun uranium mana decay dulu, polonium mana decay dulu, dan bila dia akan decay. Samalah ni. So some of it still in the form of uranium, and some of it has turned into plumbum. Okay, turn into plumbum. So this process takes a long time because the decay rate is low. Kadar untuk mereput tu adalah perlahan, and bla bla bla. Awak boleh baca lagi dekat sini. Dengan cara inilah kita dapat menentukan usia batu ataupun batu-batuan. Kita boleh tahu batu ni datang daripada kurun keberapa, dengan melihat berapa banyakkah uranium yang telah decay kepada plumbum. Begitu juga dengan bumi kita. So dekat sini saya tulis siap-siap lah buku teks tanya do you know the age of our earth? Jawapan dia yang ni lebih kurang beginilah, 4.543 billion years. Okay, billion years. Maklumat tambahan je. Alright, terus kita fokus kepada macam mana nak cari nilai half-life daripada formula. So kalau awak belajar series, saya tak sure lah dia panggil siri apa dalam Admaths. Saya rasa ada je belajar ni. Tak ingat. Saya tak ingat dah nama dia apa. Okay, so N0 bermaksud initial activity ataupun initial number of radioactive nuclei. Berapa nilai asal dia, awal-awal dia. Kemudian selepas melalui satu half-life, this N0 has turned into N0 divide by 2. Sebab apa divide by 2? Katalah aktiviti asal dia 100. Selepas satu kali half-life, 100 tu jadi berapa? 50. Telah dibahagikan 2. Dia akan bahagi 2, bahagi 2, bahagi 2, bahagi 2 setiap kali half-life. Contoh, N0 bahagi 2 ni, selepas sekali lagi half-life, jadilah dia N0 bahagi 4. Sebab apa? N0 bahagi 2 ni, bahagi 2 lagi, dapat bahagi 4. Lepas tu bahagi 2 lagi, per 8. Bahagi 2 lagi, per berapa? 64. Dan berterusan sampai habis. Jika kita buat satu formula dalam bentuk siri, kita dapat formula ini. Okay, kita dapat formula ini. N dekat sini adalah the number of nuclei that has not been decayed. Yang manakah ataupun radioaktif, nilai radioaktif yang belum lagi terreput. Kan tadi awak tengok ni, uranium ni bukan semua reput kan. Kita boleh kira ni, yang mana yang belum mereput ni menggunakan berapa baki dia, menggunakan formula ni. Okay, saya akan tunjuk kejap lagi. Setengah kuasa N kecil darab dengan N0. N kecil ni mewakili berapa kali half-life yang telah dilalui.
How many times half-life yang telah berlaku. Dan N0 adalah aktiviti asal. Okey, teruskan kepada decay. So yang ni saya tak nak cerita sebabnya dah cerita dah ni. Nampak ni, kalau ada banyak ni initial aktivitinya, selepas sekali half-life tinggal separuh. Lepas tu yang tinggal separuh ni, sekali lagi half-life tinggallah separuh kepada separuh. Kan? Lepas tu jadi lagi separuh, jadi lagi separuh, jadi lagi separuh. Lepas 2 jadi separuh berapa? 1. Lepas 1 jadi separuh 0.5. Separuh lagi 0.25. Okay, payah nak habis. Payah nak habis. Dia tak akan mencecah kosong. So tengok dekat curve ni, aktiviti asal dekat sini, let's say 100. Lepas tu selepas satu jangka masa, iaitu sekali half-life, maka aktivitinya menjadi separuh. Okey, selepas sekali lagi half-life, iaitu half-life kedua, aktivitinya menjadi separuh kepada separuh tadi. Sebab tadi dah setengah, bahagi lagi setengah, dapat 1/4. Lepas satu kali lagi half-life, iaitu half-life ketiga, jadilah dia lagi separuh kepada separuh-separuh tadi per 8. Kan? 1/2 bahagi 2, 1/4. 1/4 bahagi 2, 1/8. Macam tu cara baca curve ni. So if you were to number the graph, sini mungkin 100, N0 bahagi 2 ni 50, sini 25, sini berapa? Kira sendirilah. Okay, that's it. So curve yang nampak lebih landai, ataupun yang di bahagian bawah mempunyai kadar yang lebih tinggi, higher decay rate. Bermaksud dia decay dengan lebih cepat. Half-life dia lebih pantas daripada half-life yang atas ni. So bahan tu decay dengan lebih cepat daripada bahan yang satu lagi. So lagi curve dia ke bawah, tu bermaksud kadar perebutan lebih tinggi. Okay, last, kita punya learning objective untuk video ni ataupun 6.1 adalah cuba menyelesaikan soalan-soalan daripada buku teks ni. Ini sebenarnya example ni dah ada dalam buku teks pun, cuma nak menceritakan saja. Kan bila awak baca, tak ada orang cerita dekat awak, payah sikit lah. Sebab awak biasanya ada kemahiran audio, awak dengar, visual dan juga kinestetik awak buat. So awak tengok saya buat, awak dengar saya cakap, awak sendiri tulis, InsyaAllah boleh faham. Kita terus ke soalan pertama. A sample of radioactive material stored in a laboratory has an initial activity. Kita highlight kat sini. Aktiviti awal ataupun asalnya 480 second negatif 1 ataupun per second. Okay, initial activity. Boleh tak kita nak tulis simbol? Boleh siap-siap lah. So 480 ni maklumat apa? Kita ada N0. Ingat aktiviti awal dia adalah N0. Bukan N0, N0. Alright, teruskan. If its half-life is 6 minit, jika separuh hayatnya adalah 6 minit, berapakah aktivitinya selepas 30 minit? Tengok kat sini, dia bagi awak maklumat half-life. Simbol half-life apa? Half-life adalah masa untuk aktivitinya menjadi separuh. Ni simbol half-life. Okay, 30 minit ni apa? Adalah time. Dia minta selepas 30 minit 480 ni, terkeluar dah Pening. 480 ni jadi berapa? Kena ingat, setiap 6 minit akan berlaku decay. So 6 minit, bayangkan 0 sampai 6 sekali. Lepas tu lagi 6 minit 2 kali. Lagi 6 minit 3 kali. Sampailah 30 minit berlangsung. Berapa kali half-life? Dan berapa tinggal di hujung sana? Okay, kita tulis formulanya dulu. By right, awak akan guna formula ini. Ada dua cara lah. N sama dengan setengah. Saya tunjuk yang pertama dulu. Kuasa N kecil darab dengan N0. N0 awak dah ada. Ni N0 dah ada. Setengah lah.
N kecil ni tak ada. N kecil ni berapa ataupun apa? N kecil ni how many times? Berapa kalikah decay telah berapa kalikah half-life telah berlaku? Berapa kalikah? Kalau kita ada 30 minit, setiap kali 6 minit berlakunya ataupun itulah masa half-life dia. Berapa kali? Kita buat macam mana? Masa yang diambil tu 30, bahagilah dengan 6. So 30 bahagi 6 dapat berapa? 5. So it has decayed 5 times in a span of 30 minutes. Dalam masa 30 minit tu berlaku 5 kali half-life, 5 kali decay. Okay, 5 kali decay. Alright, dah dapat nombor tu, bolehlah kita ganti. N sama dengan setengah kuasa 5 darab dengan 480. InsyaAllah result pula dah. Jawapan akhir awak adalah 15 second negatif 1. Cara pertama. Cara kedua, awak boleh juga buat macam ni. Initial activity-nya 480 second negatif 1. Jika dia decay sekali, awak tahu dia akan decay 5 kali kan? Awak kena buat ni dululah. Dia akan decay 5 kali. So, kita buat dalam bentuk anak panah. Sekali half-life, 480 ni jadi berapa? Jadi separuh daripadanya, 240. Baru sekali kan? Kali kedua 240 akan jadi 120. Baru 2 kali. Sekali, 2 kali, 3 kali. Okay, 120 bagi 2, 60. Betul. Lepas tu decay lagi, jadi berapa? 30. Lepas tu decay lagi, jadi berapa? 15. Itu jawapan dia. Macam mana saya berhenti kat 15? Sebab saya kira berapa kali half-life telah berlaku. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali half-life. So, dari 480 dalam masa 30 minit berlaku 5 kali half-life. Dan disebabkan 5 kali half-life ni berlaku, 6 darab 5, 30 minit. Jadilah dia 15 second negatif 1 sahaja aktiviti yang tinggal. Okay. Kedua, a radioactive material stored in laboratory has a half-life of 10 days. Okay, ni maklumat apa ni? Tulis siap-siap. Half-life tu adalah T separuh. Calculate the number of days taken for the activity of sample radioactive material to reduce to 25. Ingat perkataan dia, reduce to, kepada. Maksudnya asal-asalnya berapa? 100. Okay, dia akan reduce sampai 25. Kita kena tengok berapa kali. Jawapannya macam mana? Kalau 25% adalah aktiviti akhir dia, aktiviti awal dia mestilah 100%. Kemudian decay sekali, bahagi 2 dapat 50%. Decay sekali lagi dapat 25%. Dah, stop. Jangan sambung-sambung lagi kerana kita dah berjaya dapat the latest activity. Nah, cuba tengok anak panah ada berapa? Ada 2. Bermaksud berapa kali half-life ni? Berapa kali half-life yang dah berlaku? Jawapannya 2 kali half-life. 2 kali half-life. Sekali half-life berapa? 10 hari. Kalau 2 kali half-life, 2 darab 10. Jawapannya 20 hari. Selesai. Okay, nombor 3 saya tak nak tulis sebab dia, saya suka tengok dalam buku teks ni lah, dia pakai table siap-siap. So kita pakai table. Dalam satu katalah batuan, dalam satu batuan, okey, dalam satu batuan tidak semestinya ada satu saja bahan ataupun sos radioaktif. Mungkin lebih daripada satu. Contoh dalam soalan ni, dalam batu tu ada nukleus argon,
Okay, dan juga ada nukleus potasium. Okay, diberi bahawa argon tu untuk bertukar kepada potasium, okay, rasionya adalah 3:1. Okay, rasionya adalah 3:1. Diberitahu bahawa pada awal-awal pembentukan batu tersebut, there was no argon element trapped on it. Pada awal-awal tak ada pun argon. Okay, tak ada pun argon. If potassium 40 decays to argon 40 with half-life 1250 million years, dekat sini awak punya maklumat half-life, estimate the age of the rock. Kita akan cuba cari umur batu tersebut. Kita label dulu. Ini maklumat half-life. So mula-mula tak ada argon sebab semuanya adalah potasium. Lepas tu, lepas beberapa ketika, beberapa kali half-life, barulah wujud argon. Okay, dalam ratio apa? 3:1. 3:1. So kita nak tahu berapa kali half-life, baru dapat 3:1 tu. Mula-mula nisbah dia ataupun condition pertama dia, potasium ni, nilai pertama dia atau aktiviti pertama dia kita tulis sebagai N0. Dan argon tak wujud lagi masa tu. So ratio tak ada. Macam nak buat ratio dah tak ada. Argon tak ada. Lepas sekali half-life, apa berlaku kepada potassium 40? Aktiviti dia berkurang kepada separuh. Apa jadi kepada number of nuclei untuk argon? Okay, daripada tadi N tadi tu, dia akan berkurang kepada separuh. Okay, sebab ada separuh lagi tu adalah potasium, tinggallah separuh lagi. Okay, so half plus half makes 1 lah. So nisbahnya 1:1 selepas sekali half-life. Untuk half-life kali kedua, selepas dia decay sekali lagi dalam half-life yang kedua, setengah tadi tu telah berkurang lagi kepada another half, separuh lagi. Dapatlah 1/4 untuk potasium 40. Maka baki untuk argon berapa? Kalau dah 1/4 tu adalah potasium, maka baki dia argon 3/4. Kalau kita nisbahkan kedua-dua ni, kita dapat 3:1, menepati kepada kehendak soalan. So untuk nisbah tu menjadi 3:1, ia mengambil masa sebanyak 2 kali half-life. Kalau sekali half-life banyak ni, kalau 2 kali half-life, kita dah rapkan sahaja. 1250 darab 2 dapat 2500. So batu yang kita kata tadi tu usianya adalah 2500 juta tahun. Macam ni lah anggaran ataupun pengiraan usia. Tak kira lah pokok ke, fosil ke, tulang ke, biasa kita pakai lebih kurang cara macam ni lah. Ni mungkin simple sikit, mungkin cara dia lebih technical sikit daripada yang ni. So that's it. By the way, kita dah habis 6.1. Jumpa dalam 6.2. Terima kasih kerana terus menonton. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye. Good luck.